So I'm take very over. happy when these people called and told that, hey, we joined Muda, we want to fight for the country, we want, as you told us, and I'm proud of them. Okay, so Cikgu rasa ada 4 pelajar daripada Hartamas yang join. So I'm very proud of them because why? They know that they have to fight for the younger generation because another 20 years time, Cikgu ada ke tak ada kan kita tahu lah. Tapi you guys are still around. So all the best. Pat ganti pago, tak payah. I'm happy with my life. Okay, come back Hey, sayang. why happy je? No need to pay electricity, everything free. Apa sayang? You become PM, everything free. Okay, what? Halo. Untuk hidup dalam dunia ini, kita tak perlukan satu semuanya free sayang. Very simple, you free, you jadi gila. Now you see everybody complaining, ayo I cannot lie, tak boleh lie because you all are sitting there freely. Can understand? So you cannot move your life if you're freely, you enjoy everything, you'll be bored in your life. So do something to help society or community, you can do anything. Alright. Okay, you join Muda lah. Saya sudah tua lah, mana boleh join Muda lah? You sudah gila kau? Muda is only around. Kala, it's okay. I learned that you can never teach an old dog new tricks. Apa sayang? Nothing. I also learned that anyone can do anything at their age. Yeah. That. Yeah, I thought you're 25 years old je. 25 Rambut sudah beruban, kubur sedang memanggil. Saya 25 tahun. Okay, now come. Alright, sometimes life is too, life is too fragile. So hold on in your life, make whatever things which is possible you all want to do it. Jangan hadkan you punya hati, buat apa yang you boleh buat. I'm a bit sad because of kematian Siti Sarah. She's an excellent singer, and I heard that it was quite depressing, but I don't know much about Siti Sarah. So okay, she actually sayang much better than Siti Nurhaliza. Sorry, who's Siti Nurhaliza? Yes, of course. Ini semua penyanyi Malaysia. Sorry, man. I'm kind of like stuck in my room. I don't really. Yes, betul sayang. Nobody really knows who these people are. I'm sorry. Hey, you guys are nuts lah. You don't know about Malaysians artists. You see, they are excellent. Siti Sarah's voice, Siti Nurhaliza zaman itu, she becomes popular because she's more prettier than Siti Sarah. Our artists, you all know lah, they only go for glamour. So Siti Sarah, her voice is tremendously beautiful, but what happened because of dia tak ada kelayakan which much prettier than Siti Nurhaliza, she didn't have whatever she want, and finally she succeeded in her way lah. And end of the day, she got married to someone who was very poor, and she came really bring herself up. She's doing very well, excellent now, and suddenly she passed away like that. And it was like it's a very big hit on me, I feel very sad for almost like 3-4 days because she's a very great person, I know. Okay, tak apa, we pray for her, yeah. Okay, come here sayang, let's do it apa yang cikgu nak ajar. Okay, I'll do a very fast recap apa yang kita belajar daripada bab 7, memandangkan last week tak ada kelas, everybody enjoying and you happily enjoy and never study sejarah. So kita tengok kat sini apa yang last week cikgu ajar. Okay. Okay, semua nampak? Nampak saya. Okay, alright. Jangan ingat cikgu tak tahu apa-apa tentang Malaysia punya artis. I know so many of them. Okay. Yes. Think a bit lah. Say lempang you satu sekali. Yes, let's go. Point Kala performance. Duffy dulu sekolah kita tahu. You know who's Duffy, right? Who? Duffy adalah anak Ismail Yeah. Sabri. Yeah. I don't know who that is. I'm sorry, Cikgu. Dia daripada sekolah Hartamas. Ain Sata. So, I don't know the lore about Hartamas that well, okay, Cikgu. All I know is that one boy got burned and almost died. See? You know, Ain Satar and then Ali Satar, ini semua lah pelajar-pelajar Hartamas. Alif Satar, very good sayang. Yes, Sasif Ali. See, I know them. Alright. Now, bab 7 ini sayang,
kita nak belajar tentang perpaduan dan juga integrasi nasional. Yes, Ilhan, your mother is very close with Daffy. I know that because she was teaching English. And Daffy, dia memang belagak sikit tu. Dia nak cakap bahasa Inggeris saja dulu. Dia memang macam tu. So your mother is, he's very close to your mother. I know that. Alright, now, so kita tengok bab 7. Nah, bab 7 ini kita akan belajar tentang integrasi nasional dan juga perpaduan. So bagaimana kita nak bentuk integrasi nasional dan perpaduan? Nah, kita telah diajar about 6 bahagian. So kita akan diajar tentang 6 bahagian. Bahagian yang pertama kita akan belajar adalah number 1, yang ini. Maksud perpaduan dan integrasi nasional kita dah belajar. Kemudian kita akan belajar langkah-langkah yang telah diambil untuk membentuk perpaduan dan juga integrasi nasional. So langkah pertama adalah mereka telah menyusun sistem pendidikan negara. Nombor 2, mereka telah memartabatkan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa penyatuan masyarakat. Kemudian peranan dasar kebudayaan kebangsaan telah diperkukuhkan. Sukan juga memainkan peranan yang penting dalam memupuk perpaduan. And finally, kita akan lihat bagaimana kita punya rukun negara juga turut menjadi penyumbang kepada integrasi nasional. Nah, bahagian pertama yang kita telah pun belajar dalam satu adalah maksud perpaduan, lagi satu integrasi nasional. Okay, nah apakah itu perpaduan? Perpaduan is a situation, right, atau senario. Keadaan rakyat yang pelbagai etnik, okay, agama dan juga kepercayaan, mereka hidup aman dan berkomitmen penuh untuk mengekalkan identiti kebangsaan, iaitu rukun perlembagaan negara dan juga rukun negara. So that is perpaduan. Perpaduan adalah keadaan rakyat yang pelbagai etnik, agama dan kepercayaan dan agama hidup dalam keadaan yang aman dan memberi komitmen yang penuh terhadap kita punya identiti kebangsaan. So identiti kebangsaan kita adalah perlembagaan Malaysia dan juga rukun negara. Kemudian kita belajar integrasi nasional. Nah, apakah itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah proses dinamik untuk masyarakat. Okey, proses dinamik untuk masyarakat untuk menyatukan, okey, untuk menyatukan, satukan masyarakat antara negara dan wilayah. Membentuk, because Sabah dengan Sarawak ini dalam kawasan yang berbeza, dalam wilayah yang berbeza. So langkah yang diambil untuk menyatukan masyarakat di antara negara dan wilayah dikenali sebagai integrasi nasional dalam membentuk satu bangsa. Lenisha, can you understand? Lenisha, boleh faham? Can, teacher. Alright, very good. Teacher, Yes, darling. so both perpaduan kaum and integrasi nasional both berpandukan perlembagaan, is it? Yes, both sayang. Perlembagaan rukun negara. They both follow kepada perlembagaan negara. Alright. Now, kenapa kita membawa kepada perpaduan? Now, why we have to do perpaduan? Because kita punya hubungan kaum ini. Kita ada masalah dalam hubungan kaum. Masalah dalam hubungan kaum inilah yang membawa kita membentuk perpaduan. Apa masalah dalam hubungan kaum? Kita ada masalah yang pertama adalah kita dipisahkan melalui kegiatan ekonomi dan juga penempatan. So bila rakyat ini dipisahkan melalui kegiatan ekonomi dan penempatan adalah sukar untuk memahami adat resam budaya masing-masing. Betul kan? So why perkara itu berlaku? Ini adalah kerana dasar British. British telah memperkenalkan apa sayang? I teach you the other day. Apa dasar yang mereka perkenalkan? Dasar pengasingan. Okay, pengasingan macam mana? I Dasar teach you pengasingan. one things I told you. Pecah perintah. Ya. Okay, saya memberitahu kepada mereka dasar British adalah dia kenali sebagai pecah dan perintah. So British mengamalkan dasar pecah perintah terhadap negara kita. Bila mereka mengamalkan dasar pecah perintah terhadap negara kita, what happen? Orang Melayu terpisah. Orang India terpisah, orang Cina. How? Melayu terpisah di kampung, India di estate dan Cina pula di lumbung di bandar. So bila ini berlaku adalah sukar untuk menyebabkan
kita punya perpaduan. So this is only secara ringkas. Nah, apa yang mereka buat adalah there are 4 things yang membawa kepada kesan kita punya pentadbiran British. 1, kesan dari aspek pentadbiran, kesan daripada pengamalan kegiatan ekonomi yang berbeza, kesan daripada sistem pendidikan yang diamalkan, kesan daripada fahaman politik yang mereka bawa. Fahamkah? So, Yes, sir. nah, so ini cikgu dah ajar, jangan tanya saya, you saya tak tahu, saya ketok kepala orang. Ini bahagian ni cikgu dah ajar kepada anda. Okay, now kita lihat yang ini. Okay, nampak sayang? Nampak. Nampak? Okay, sorry ya, cikgu. Sometimes the line is quite bad. Okay, so ini adalah kesan British dari aspek pentadbiran, dari aspek kegiatan ekonomi, sistem pendidikan dan juga fahaman politik. Now, British telah memulakan pentadbiran di Tanah Melayu melalui Perjanjian Pangkor pada tahun 1874 and mereka telah memulakan sistem apa? Apa nama sistem dia? Sistem resident. So melalui pencampur tangan British ini mereka telah membawa pekerja-pekerja luar untuk sektor lombong dan juga ladang dan juga sektor perniagaan. And apa yang berlaku? Bumiputera, masyarakat Bumiputera masih menjalankan ekonomi tradisional dan mereka tinggal di kawasan luar bandar. So kesannya masalah hubungan kaum telah berlaku sehingga membawa kepada masalah yang paling besar yang menjadi buktinya adalah 13 Mei. Faham pentadbiran? Can understand? Faham. Okay. Nombor 2, kita ada dasar mereka dalam kegiatan ekonomi dan juga penempatan. British hanya memberi tumpuan kepada perlombongan dan juga perladangan which give them money. Okay, so bila ini berlaku, mereka telah mewujudkan kegiatan ekonomi yang berbeza mengikut kaum. So estate ni mereka adalah penorikan getah untuk masyarakat India, lombong adalah kawasan kegiatan ekonomi untuk orang Cina dan mereka lebih kepada kawasan bandar ataupun lombong, and kampung kegiatan ekonomi ni mereka masih kepada orang Melayu. So situasi kegiatan ekonomi dan penempatan yang berbeza, kesannya what happened? Tidak ada interaksi antara mereka. And ini menyebabkan wujud juga jurang ekonomi yang tidak stabil. Can understand, Jasmine? Yeah. Yeah, alright. Okay, now kemudian kita tengok yang berikutnya, kita tengok sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan, bila British ada kat sini, British telah memulakan sekolah vernacular. Nah, sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular India, dan juga sekolah vernacular Cina. And mereka juga menggunakan sekolah Inggeris. Okay. Sekolah-sekolah ini berkembang mengikut kaum masing-masing, sukatan pelajaran daripada luar, buku-buku daripada negara asal. So keadaan ini menyebabkan pemikiran mereka adalah sangat berbeza. So they follow the style of their negara asal and ini menyukarkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Faham yang ini? Maira, faham sayang sistem pendidikan? Bagus. Okay. Now, Joanna, faham darling? Faham. Mustafa, faham sayang? So basically, the British just started to separate people by races when they came to our country with the schools. Yes. Got They go anywhere sayang. They know it's not easy for them untuk, because you see, mereka membawa masuk orang India untuk bekerja di ladang-ladang estate because India ini mereka sudah pun menjajah almost 400 to 500 years. Alright, so it's easy for them to control the Indian people. Tetapi untuk rakyat Tanah Melayu it's not easy. So they know rakyat Melayu ni akan membantah. So to control them, to control the Malay people so that they don't disturb them everything, they bring it penduduk daripada luar. And then penduduk daripada luar ni diasingkan. They never disturb the locals. The locals was maintaining their traditional way and everything. They never come and disturb. So keadaan ini menyebabkan, that's why they put them.
satu people in one area, another people in one area, so that kegiatan ekonomi mereka masih dijalankan, penduduk tempatan tidak akan memberi masalah kepada mereka. Can you all understand now? Faham? Okay, then kita ada fahaman politik. Nah, politik, kita ada penubuhan parti-parti politik yang berasaskan kaum, dan parti-parti politik ini juga berjuang untuk kepentingan kaum masing-masing. Dan apakah isu-isu yang mereka bangkitkan? Isu berkaitan dengan bahasa, budaya dan juga pendidikan. So, keadaan-keadaan ini telah menyukarkan perpaduan. Faham? Semua boleh faham ya? Now, ini adalah masalah-masalah dia. So, the main one untuk memupuk kita punya perpaduan adalah apa? What is the main one untuk memupuk perpaduan? Apakah fokus untuk memupuk perpaduan kita? Bahasa. Bahasa memainkan peranan yang penting. Betul kan sayang? So, dalam inilah kita telah mengambil beberapa langkah untuk memperkukuhkan kita punya perpaduan. They use bahasa. Bahasa was the main one. And how to memupuk bahasa ini, mereka menggunakan sistem sekolah, mereka ada penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini semua akan mereka mulakan. So bahagian berikut yang kita akan belajar adalah bagaimana kita nak memperkasakan perpaduan dan juga integrasi nasional. Nah, memperkasakan artinya apa sayang? Another word adalah dia adalah langkah-langkah yang telah diambil untuk mengukuhkan, langkah-langkah, cara-cara atau usaha-usaha yang telah diambil untuk mengukuhkan. Kukuhkan. Perkasakan artinya kukuhkan. Untuk kukuhkan kita punya perpaduan. So dia ada 3 cara, satu dari aspek politik, lagi satu ekonomi, lagi satu sosial. So dari aspek politik untuk mengukuhkan kita punya perpaduan, kita telah melakukan penubuhan beberapa pertubuhan-pertubuhan. Pertama, kita ada Jabatan Perpaduan Negara yang diletakkan di bawah kuasa Mageran, Majlis Gerakan Negara. Alright? And dia berperanan untuk mendraftkan satu ideologi untuk negara yang dikenali sebagai rukun negara. Nombor 2, kita ada penubuhan Majlis Muhibah Negara pada 18 Julai 1969 di Perak bagi menggalakkan perasaan muhibah antara masyarakat di negara kita. Nombor 3, kita ada penubuhan Majlis Perundingan Negara. So Majlis Perundingan ini mereka berunding untuk menyediakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dan wilayah. Selain itu, ia turut adalah untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Boleh faham children? Nombor 4, kita juga ada pembentukan parti-parti politik pelbagai kaum. Ya. So dia telah gabungkan. Okay, parti-parti politik ini telah bergabung untuk keharmonian. Okay, untuk membentuk keharmonian dan juga kestabilan politik. Hi Balkis, how are you darling? Okay. Dan kita ada menyelaraskan perkhidmatan awam. Nah, okay, you see, perkhidmatan awam adalah government sector. So, pekerja daripada Kedah dihantar bekerja di Perak, pekerja dari Perak dihantar pergi ke Selangor, Selangor pergi ke Johor. This is another way. This is another way untuk membentuk kita punya integrasi antara negeri. Boleh faham politik? So, politik ini kita ada 5 cara. Cara yang pertama, Ari, berapa cara yang kita gunakan sayang? Sihat sayang. Ari? Ya. Berapa cara kita gunakan untuk memperkukuhkan kita punya perpaduan dari aspek politik sayang? Dari aspek politik, there is 3. 3 ya? Saya tengok saya ada 3 ke 5. Oh, that's 5. What is the 5? Number 1 is what? Menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. Di bawah siapa? Mageran. Nombor 2, what we have sayang? Membentuk Majlis Muhibah Negara. Why dia bentuk? Bagi menggalakkan perasaan muhibah antara masyarakat di negara kita. Very good. Number 3, what they do sayang? Menubuhkan Majlis Perundingan Negara Januari 1970.
Untuk apa sayang? untuk menyediakan garisan paduan Garis bagi panduan kerjasama antara kaum. dan juga integrasi nasional, correct or not? Ya, And also untuk memupuk identiti kebangsaan. Okay, number 4, what they do sayang? membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum, Alright. And finally kita menyelaraskan apa sayang? perkhidmatan awam antara negeri bagi integrasi antara negeri. Okay, can you all understand children? Boleh faham? Boleh ya? Okay, now kita masuk kepada cara yang kedua, iaitu bagaimana kita mengukuhkan this one dari aspek ekonomi. Nah, ekonomi sayang, okay, you see, we are talking about 1970s. Okay, this is 1970s. Apa yang berlaku pada masa ini adalah why 13 Mei berlaku? What was the main fact, fakta yang paling utama yang menyebabkan berlakunya kita punya masalah kaum? Is it pilihan raya? Yeah, pilihan raya. Pilihan raya. Okay, pilihan raya sayang is actually an incident. It's only an incident of peristiwa. But what was the punca asas dia sayang? Is it like the politician they keep on provoking like the opposite party about like No, that's actually the situasi yang mereka buat. But what is the main cause yang menyebabkan rakyat tidak puas hati? The main cause adalah apa tahu sayang? Ketidakstabilan kaum. Ketidakstabilan ekonomi antara masyarakat. People, you see, apa yang berlaku pada masa itu, the poor was still poor. The petani was really poor, the nelayan was poor, peladang was poor, yang rich is rich. Can you understand? So and then pada masa itu apa yang mereka nampak adalah the economy is controlled by one kaum. The Chinese who are in perniagaan and perlombongan, they are rich compared to the Malay who are in perladangan, pertanian, nelayan and everything. That was the main focus sayang. Can you all understand? So masalah yang membawa kepada rusuhan kaum, even today, until today, why masyarakat kita berpecah belah? Tell me one thing. Economy. Everybody is kita masih menghadapi masalah ekonomi yang besar, betul kan? Do you know that? Apa sayang? Betul. Betul sayang. Kita masih ya, kategori dulu adalah middle class, dia kalau sebagai M40. M40 ni kini sudah jatuh jadi B40 ya. 2 years mereka tak ada gaji. So negara kita is actually masalah yang utama adalah kalau kita punya wujudnya kestabilan ekonomi, people will not bother about politics. As long as saya ada kerja, rumah saya ada makanan, I can't be bothered. Correct or not? So masalah yang membawa kepada rusuhan kaum adalah because of that. They was thinking, today saya tak ada makanan, tak apa. Esok lusa, my cucu, my son tak ada makanan, how I will feel. That You have a son? Apa sayang? You have a son? No, you all my son, my kids, my daughters, what? Right. So they were thinking like that. Masalah utama mereka pada masa itulah ekonomi. So that's why, darling, kerajaan selepas kita punya Mageran. Remember Mageran? What is Mageran? Ya, Majlis Gerakan Negara Why they form? untuk menstabilkan Ekonomi, correct or not? Untuk stabilkan masyarakat. So Mageran punya tugas adalah untuk membangunkan masyarakat, menjaga keamanan everything. Di bawah Mageran inilah kita ada DEB. Remember DEB? Nanti kita akan belajar kita akan belajar ini dalam bab 8 sayang. So satu dasar telah dimulakan pada tahun 1971 untuk membentuk atau untuk membangunkan ekonomi semua kaum. So that is what dikenali sebagai rancangan pembangunan 5 tahun. Boleh fahamkah? boleh. Alright. So dari aspek ekonomi untuk mengatasi masalah untuk mengelakkan ketidakpuasan kaum, ketidakadilan kaum dan tidak wujudnya perpaduan kaum, ekonomi telah dirombak kembali. Sistem ekonomi negara kita dirombak kembali and they want to make it equal to everybody. So daripada itulah kita ada rancangan pembangunan 5 tahun yang rancangan ini memberi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. Di bawah rancangan pembangunan 5 tahun, kita ada 2 dasar iaitu DEB and DPN. Nah, DEB 19, this one, DEB 1971 until 1990. And then second one kita ada DPN.
After 1990, this 1991 until 2000 adalah kita punya DPN. Can you all understand? Boleh faham? So dua rancangan pembangunan yang utama telah yes sayang. DEB and when again? 1971 until 1990. 20 tahun. After that kita ada DPN, Dasar Pembangunan Nasional 1991. Oh, tak nampak. Okay, sorry. 1991. It's a continuation. Sehinggalah tahun 2000. Another 20. This is for another 10 years. Then after that? After that kita masih ada sayang Wawasan 2020. 20 years. That's it lah. Okay. So kita masih ada rancangan-rancangan each Perdana Menteri masuk dalam negara, mereka akan merangka apa dia punya projek, apa dia akan lakukan dan sebagainya. It's a going on system. And now only we have this major problem. The pandemic is destroying everything. So that they have to fight and come out with another new program untuk membantu lah. That's why we can see, even though government are not doing much, we can see government is doing on the medical, but people are helping people for food and everything. They are helping each other. All right. So we are still doing it. All right. Now, so dalam bentuk ekonomi, kita ada rancangan pembangunan 5 tahun yang memberi fokus kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. So di bawah rancangan 5 tahun, why it's 5 tahun? Do you know what is 5 tahun? Every 5 years, our rancangan negara, after the election, rancangan itu akan dikembangkan. Kalau dia Perdana Menteri yang sama, rancangan itu akan dikekalkan, dasar negara akan dikekalkan. Yes. Kalau ada Perdana Menteri yang baru, sometimes dia akan ubah, sometimes dia akan kekalkan. Can you all understand? But Chair, Wawasan 2020 is Tun M yang buat kan? Yes, correct. Tun Then when Najib came in, nothing, right? Satu Malaysia? No, that's it lah. Yes. Nothing else he did lah. Don't say like that. Like okay, I cannot condemn any pemimpin here. Everybody. No, I'm not saying anything here, but basically he just did one Malaysia. That's it, right? One Malaysia di bawah dia laku. Okay. One of the reason dia menang adalah people was Mahathir time he was looking on people are educated and everything. He's pushing that. He a bit slightly Mahathir terlupa tentang masyarakat kat bawah. So Najib time. What? Mahathir? Okay, so semasa Najib time. Yeah, but he's a legend, sir. Beliau telah what he did, he went down to the ground. Dia memberi lesen kepada pemandu taksi, dia memberi pembukaan klinik kepada rakyat kawasan luar bandar. So that his ways are different. So Then what did he do when he got up? Apa sayang? Then what did he do when he got up? He steal everything. Oh. Don't talk about it. Like everybody steals sayang. Nobody cares. One color you steal? Yeah, if steal a bit lah. Some go take everything. So every pemimpin adalah pencuri. Jangan kita kata semua. Okay, kita tak boleh nak. Okay, everybody have their pros and cons. Who are we to judge them? We are not pemimpin and you guys are still students. So I cannot share anything with you. Teacher, he started the Indian blueprint plan, right? Yes, correct sayang. Betul. He did. There's things yang beliau buat and everything. Yes, Tun was the legend. I'm telling you. Tun is he's my lot of mentors he did and everything. So tapi ada pemimpin yang lain, beliau punya cara adalah lain, so we cannot argue about that. Alright? Yes, okay, right. Now, so kita tengok ini DEB is actually dijalankan oleh ni tahun bila siapa Perdana Menteri pada masa itu sayang? 1971, siapa Perdana Menteri? Who take over Magiran? Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak. Razak was the man. Tetapi you know who was behind Razak? Who was behind Razak untuk DEB? Give clue je, clue. Tun Mahathir. Oh yes. The man was in politics almost around 50 years. Now it's going to be 60 years lah. Okay, he's a legend here, 90 plus also still legend. Yes, 95 sayang, going to be 95. Alright. Now listen. So rancangan DEB telah diperkenalkan and di bawah rancangan ini sayang, apa yang berlaku lah, the first yang mereka buat adalah rancangan pembangunan tanah. Do you know what is FELDA? Do you know what is FELDA, FELCRA and everything? Tanah, bagi tanah. Pembagian tanah. So pada masa ini sayang, FELDA tu telah diperbesarkan lagi. Banyak
what they do, tanah-tanah telah dibuka, penanaman kelapa sawit, getah, and penduduk-penduduk yang miskin telah dibawa masuk ke kawasan Felda, and they were given land untuk usahakan tanah. Boleh faham? Why? Untuk rancangan pembangunan tanah seperti Felda, Felkra telah diperkenalkan untuk menambahkan pendapatan penduduk atau masyarakat and membasmi kemiskinan dengan memberi tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan juga wilayah. Now, this is kepada masyarakat kampung. How about masyarakat yang ada di bandar pula? So untuk masyarakat yang ada di bandar, kita telah mewujudkan zon perindustrian, a lot of factories. Zaman Tun Mahathir, when the world economy crisis bermula pada tahun 1980s. In the years of 1980s, everybody are packing, everybody are scared, everybody asking help America. Mahathir is the only one told them, I will get money. America come and offer themselves. They said, you boleh pinjam daripada saya. Because why? They were planning, the America adalah kuasa utama dunia pada masa tu. They actually was lending out money and then they are making money out of the interest yang dikenakan. Mahathir said, saya takkan pinjam daripada anda. He packed his bag and he went to the countries who are par dengan kita. Dia tak pergi negara maju, dia pergi kepada negara yang setanding dengan kita. Dia pergi kat Jerman, dia pergi kat Switzerland, dia pergi kat Sweden, dia juga pergi Caribbean countries and everything. And then dia pergi ke Japan dan sebagainya. And dia membawa masuk pelabur-pelabur daripada luar to invest in our country. When they invest lah, kita ada zon perdagangan bebas. Banyak syarikat-syarikat besar, Toshiba lah, Telkom lah, kita ada Samsung lah, semua membuka syarikat-syarikat dia di sini. In the years of 1970s, 80s and everything. Sebab itu, ia telah memajukan bidang perindustrian dan perdagangan seperti Bayan Lepas, Pasir Gudang, Pelabuhan Kelang, Jelapang, Ipoh, kita ada lagi banyak kawasan-kawasan baru. So untuk masyarakat kampung, mereka ada pembangunan tanah, dia ada Felda. Untuk masyarakat bandar, kita ada kawasan perindustrian. So apa yang berlaku? Yang ada peluang untuk penanaman padi, getah dan sebagainya, dia in kampung. Yang tak ada, mereka bergerak pergi ke mana? Bandar. Boleh faham sayang? Yes, betul sayang. Okay, so kita lihat masyarakat daripada luar bandar, when more and factories are coming up, masyarakat daripada kawasan luar bandar kini pindah ke bandar and disebabkan oleh peluang pekerjaan lebih luas kepada semua kaum. And bila integrasi ini, masyarakat bergerak daripada satu kawasan ke kawasan yang lain, ini telah menyebabkan mempercepatkan proses integrasi. And ia membuka peluang kepada pembangunan wilayah, whereby new towns, new area, new bandar-bandar atau pekan baru dibuka and memberi peluang kepada semua kaum bersaing dalam ekonomi secara adil. Can you all understand? Boleh faham? Can? Can. Can Children, everyone boleh faham? Soil can understand? Boleh. Boleh. Jacinta, Jitendra, boleh faham? Jitendra, very quiet. Chandra, very quiet. Savita, finally. Sarah, can understand, darling? Danisha can, Jitendra can. Okay, alright. So ini adalah dari aspek ekonomi. So I'm going to show you all the ringkasan. You can see now. Wait, Okay. Okay. So anda tengok kat sini apa yang cikgu tunjukkan kepada anda. Nah, kita lihat bagaimana kita nak memperkukuhkan atau memperkasakan kita punya perpaduan dan integrasi nasional. Kita kukuhkan melalui 3 aspek, politik, ekonomi dan sosial. Untuk melihat politik, tadi kita dah lihat pertama kita ada Jabatan Perpaduan Negara, mereka telah menubuhkan rukun negara. Kemudian kita ada Majlis Muhibah, menggalakkan perasaan muhibah. And then kita ada Majlis Perundingan Negara, menyediakan satu garis panduan bagi kerjasama kaum dan integrasi dan memupuk kita punya perpaduan ya. Nah, kemudian nombor 4,
kita ada gabungan parti politik pelbagai kaum, and finally penyelarasan perkhidmatan awam antara negeri. This is politik. Now economy, kita sudah ada rancangan pembangunan 5 tahun. Di bawah rancangan pembangunan 5 tahun kita ada DEB dan juga DPN. Dasar ekonomi baru, dasar pembangunan negara. Pelbagai rancangan di bawah rancangan pembangunan tanah untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga membasmi kemiskinan, dan kita juga ingin membangunkan masyarakat luar bandar dan masyarakat wilayah. Nah, di bawah ini kita ada pembangunan tanah. Nombor 2, kita ada zon perdagangan bebas atau perindustrian bebas yang meningkatkan perniagaan dan juga perdagangan. So kawasan-kawasan baru telah dibuka seperti Bayang Lepas, Klang dan sebagainya. Apa yang berlaku, ia telah memberi peluang pekerjaan kepada rakyat. Secara tidak langsung berlaku penghijrahan daripada kawasan luar bandar kepada bandar, dan ini telah mempercepatkan integrasi kita. Nah, number 3, kita ada rancangan pembangunan ekonomi wilayah supaya semua kaum dapat mencapai ekonomi yang lebih adil. Faham dari aspek ekonomi? Can understand? Okey, bagus. Nah, kita masuk kepada bahagian ketiga, sosial pula. Okey. Okey, dari aspek sosial, kita ingin menambah baikkan sistem pendidikan kebangsaan. Okey, menambah baikkan sistem pendidikan kebangsaan yang sedia ada melalui Akta Pendidikan 1996 bagi mengukuhkan perpaduan dan juga integrasi kaum. Number 1. Nombor 2, kita juga telah mengukuhkan sistem pendidikan dengan melalui pelaksanaan dasar pendidikan seperti laporan Rahman Talib, laporan Jabatan Kuasa Kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan bagi melahirkan rakyat yang patriotik dan juga semangat cinta akan negara. Third one, kita juga mengambil peluang ataupun kita juga cuba memperkasakan bahasa Melayu, because bahasa Melayu memainkan peranan yang penting sebagai bahasa perpaduan. So, kita memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, national language, so that everybody boleh gunakan melalui Akta Bahasa Kebangsaan. Dan pada masa yang sama, kita juga menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pusat ilmu dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menyebar luas penggunaan bahasa kebangsaan. So this is number 5. Kemudian number 6, kita ada pengamalan satu budaya kebangsaan. Everybody follow the same culture yang membentuk identiti bangsa Malaysia sebagai yang bersatu padu. Number 7, kita ada penglibatan dalam sukan. Sukan menjadi medium untuk mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan. Can Lenisha, can, no, you go first. Okay. Nah, penglibatan dalam sukan sebagai media mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. And finally, number 8, kita ada penggunaan rukun negara. Nah, rukun negara menjadi tunjang kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa dan negara. Can you all understand? Okay, dear. See you tomorrow. Okay, guys, can understand? Boleh faham? Kan, sir. Okay, Ilhan, tell me 4 points yang kita lakukan untuk memperkasakan perpaduan dari aspek sosial. Mengukuhkan sistem pendidikan melalui pelaksanaan dasar pendidikan dan memperkasakan bahasa Melayu. Tubuh ada Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pusat ilmu dan pustaka bagi menyebar luas penggunaan bahasa kebangsaan. Okay, thank you, darling. Okay. Kita tangkap lagi sikit. Savita, 4 lagi sebab bagaimana kita nak kukuhkan kita punya perpaduan. Savita, are you there? Mic tak ada. Saya ambil mic. Okay. Okay, anda dimaafkan. Jinshan, tell me another 4, sayang. Jinshan.
4 lagi langkah. Okay, tell me 4 langkah yang kita ambil. You pilih mana-mana. Hello? Yes. Can you hear me? Yes, Jinshen can. Okay. Yeah. So pengalaman satu kebudayaan kebangsaan, Hmm. and then after that penglibatan dalam sukan menjadi sebuah medium Okay. untuk mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan. Hmm. Akhirnya rukun negara yang menjadi tunjang kesetiaan rakyat berbiang kaum. Okay, thank you sayang. So ini adalah langkah-langkah yang kita ambil untuk mengukuhkan kita punya perpaduan kaum. So tadi kita dah lihat langkah dari aspek kita punya ekonomi, kemudian kita belajar dan langkah dari aspek kita punya politik, and juga kita dah lihat langkah yang kita ambil daripada social. Faham kan bahagian ini, boleh faham ya? Okay. Now 7.2 kita akan belajar tentang kita punya dasar pendidikan kebangsaan. Bagaimana kita punya pendidikan kebangsaan ini menjadi sistem yang telah digunakan oleh semua orang. Alright, so I'm going to sekejap. Alright, now, so kita akan lihat bagaimana kita punya dasar pendidikan negara. Nah, dasar pendidikan negara, pendidikan memainkan peranan yang penting ya dalam menjadi membina sebuah negara bersatu padu. Okey. Pendidikan adalah saluran terbaik bagi merealisasikan matlamat pembinaan perpaduan kaum. Yeah, I'm going too slow lah. Saya takut nanti cikgu tak boleh habiskan saya punya. Okay, can you all understand apa cikgu ajar? That's the main thing. Boleh faham? Faham. Faham. Okay. I will try. I cannot go lagi slow. Okay. Lagi slow mampu saya. Tak boleh habiskan because I'm trying next week kalau boleh. Next week kita habiskan topik ini, kita boleh masuk bab 8. Nah, pendidikan adalah saluran terbaik bagi merealisasikan kita, bagi membina kita punya perpaduan kaum dan juga integrasi. So as I told you, education is the main source. Because why? Today you are 10 years old, another 10 years time you are 20 years old. The seed daripada kita pernah belajar peribahasa Melayu, apa dia kata? Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. So the basic education yang kita beri menjadi asas kepada perpaduan negara. That's why dasar or any education policy yang diperkenalkan, ia akan menjadi tunjang kepada kejayaan sesebuah negara ya. So setiap kita punya laporan dan sebagainya mengambil kira, laporan pendidikan mengambil kira unsur perpaduan. So matlamat ini, matlamat pendidikan untuk membina perpaduan kaum terkandung dalam laporan Rahman Talib, terkandung dalam kajian Amunuddin Baki, laporan Jawatan Kuasa Kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan dan juga Akta Pendidikan 1996. Nah, kita punya dasar pendidikan negara bermula daripada Penyata Razak. Okay, now, you see, latar belakang pendidikan kebangsaan negara, latar belakang kita punya pendidikan ini, as I told you, asas dia adalah untuk memupuk perpaduan kaum. Nah, kita punya dasar pendidikan ni bermula daripada Penyata Razak. Why? Semasa kita punya, this is 1956, semasa Tengku Abdul Rahman menjadi Ketua Menteri, Tun Razak was the Menteri Pendidikan. So when he became the Menteri Pendidikan, once he was the first Menteri Pendidikan, nah beliau telah membentuk satu penyata jawatan kuasa pelajaran. He formed a commission to do education policy. So beliau membuat satu jawatan kuasa, and jawatan kuasa ini telah merangka dasar-dasar baru untuk pendidikan negara. Dasar-dasar inilah dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Ilhan, okay, can you all understand saya? Boleh faham? So kita punya Tun Razak, beliau adalah bapa pendidikan yang pertama. He's the one, kita punya timbalan, kita punya Menteri Pendidikan yang pertama. Semasa beliau menjadi Menteri Pendidikan, beliau telah merangka satu jawatan kuasa
Jawatan kuasa inilah membawa kepada kewujudan penyata razak. Dalam penyata razak ini telah termaktub beberapa perkara yang perlu menjadi asas kepada pendidikan negara. So daripada penyata razak inilah mereka membentuk Ordinan Pelajaran 1957. Can understand? It's based from penyata razak. Can understand sayang? Okay. Kemudian, Wait, teacher, yes sayang. wait, so like what are we learning about? Like the history of pendidikan? Yes, yes, we are learning about the history of our government education policies. Oh, so like Hmm. like how the students learn about politics and stuff? No sayang, we are going to learn kita punya pendidikan ni, dasar pendidikan kita is actually kita ada beberapa dasar yang telah diperkenalkan untuk mengukuhkan perpaduan. So dasar yang pertama dimulakan oleh Razak. After Razak, kita akan belajar Rahman Talib. Rahman Talib will give his views. What are the government policy yang kita perlu buat? Can you understand, Ajwana? Okay. Maybe. You see, sayang. Now, you see, as I told you just now, education is the background for everybody. Can understand? Yeah. Okay, now never mind. Cikgu, okay, now let me explain to you all. Okay, this one memang semua blur-blur kan? Okay, now. Okay, can everybody see this? Boleh nampak? Boleh. Okay, see what we are going to learn, sayang? Dasar pendidikan kebangsaan, betul kan? Ini yang kita nak belajar, betul kan? Betul. Okay. Now, why education is important for us? Because it's like there's where we learn, like where we learn most things. Education inilah akan membawa kepada generasi baru. Generasi yang bakal memimpin negara. Okay, education is the one in the long term. Today he is 10 years old, another 30 years time he'll be 40 years old. So that person is the one going to memimpin negara kita. Correct or not? So daripada asas lagi, pendidikan perlulah diberikan dalam bentuk perpaduan kaum. Kalau pendidikan ini tidak diterapkan dengan perpaduan kaum, another 40 years time what will happen? Kalau tidak diterapkan tentang perpaduan kaum, what will happen? Then they don't know anything. They don't know anything. Rusuhan kaum akan berlaku because everybody will fly about according to their needs. Correct or not? So daripada kecil lagi, sistem pendidikan yang dimulakan di negara kita telah pun menggunakan unsur untuk satu padukan kaum. Can you understand, darling? That was the first unsur. Second one adalah everything is there. Education properly, everybody is done. Okay, later kita akan lihat bagaimana kita akan lihat kita ni ada bila sudah bersatu padu dan mereka bakal memimpin negara dan sebagainya, tak ada masalah. Nah, later apa yang berlaku adalah wujud masyarakat satu golongan yang berpendidikan tinggi, satu golongan pendidikan rendah. Okay, jangan campur adukkan. You just listen to me first, then I will understand better. Okay, you see, when they are doing the education system, they are doing everybody. They were melahirkan pendidikan yang tinggi sahaja. Everybody, lawyer, doctors, can Jitendra. Lawyers, doctors, everybody sahaja. What happened to the pendidikan rendah punya people? Kalau semua belajar untuk menjadi doktor, lawyer, cikgu dan sebagainya, what happened kepada pelajar yang lemah? They will like fall behind. Yes, fall behind. Very good, sayang. You see, as I told you the other day, zaman cikgu, I am the last one. Saya adalah pelajar SRP. Sijil rendah pelajaran. After SRP, kita sudah ada PMR. Daripada PMR, kita sudah sekarang dikenali sebagai PT3. Okay. Now, semasa zaman saya SRP, kita tamat sekolah 15 tahun, you finish school. Then can chow. Apa sayang? After SRP can chow, right? Yes. After SRP,
Okay, what happened after SRP? You gagal, you keluar daripada sekolah. Yang ini di sistem. Yang dapat pendidikan tinggi dia okay. Yang tak dapat mereka akan menganggur and they have no work. The crime rate was higher and everything. Then they started PMR. It also under pendidikan negara. PMR you kena belajar sampai SPM. And SPM ni very simple. If you 15 tahun you lulus, you masuk sekolah. Kalau you gagal, you pergi sekolah teknik ataupun you pergi sekolah vocational. Can understand sayang? Then mereka berjaya menampung kepada pelajar yang lemah juga mereka boleh masuk sekolah. Now after that mereka lihat now they are importance. Mereka IT was coming up. So now they memperkenalkan pelajaran IT kepada pelajar. You see, sistem pendidikan negara slowly by slowly will be upgraded according to the country and also according to the world situation so that we are preparing the generation to be in the working market force another coming generation. Boleh faham kah? Boleh. So that's why dasar pendidikan negara akan berubah mengikut generasi dan juga mengikut market dunia sayang. You see just now IT, dulu kita hanya fokus kepada ini, kemudian kita tengok IT pula. IT ni the world is coming up to IT. So kalau Malaysia tak belajar IT, what will happen? Kita akan ketinggalan. Correct or not? So kemudian apa yang berlaku sistem pendidikan kita, the nowadays they are coming up since the years of 1996, 1997, IT menjadi satu pendidikan yang penting. Boleh faham tak saya? Yes, this all kita nak belajar tentang sistem pendidikan kebangsaan. How we upgraded the system, what are the changes yang kita akan lihat dalam dasar pendidikan kebangsaan. Boleh faham saya? Boleh faham. Siapa Anis? Can you understand now? Apa? Yes. That's all sayang. It's not hard. Kita akan lihat dasar pendidikan kita, dia tak ada satu sahaja. Dasar pendidikan kita berubah-ubah mengikut kita punya pemimpin kat sini. You boleh nampak kat sini, cikgu beritahu. Okay. Can you see here? Boleh nampak? So dasar pendidikan kita semasa Rahman Talib, dia adalah memupuk kita punya perpaduan. Nah, Rahman Talib ini sekolah, kita ada dua jenis sekolah. Kita ada sekolah dulu dikenal sebagai sekolah jenis kebangsaan. Kemudian ditukar kepada sekolah kebangsaan. Itu adalah Rahman Talib. Kemudian kita ada Amunuddin Baki pula. Amunuddin Baki, can teacher describe, repeat the, can teacher describe. Which one sayang? Teacher describe. The whole script is it? Jacinta? Jasmine, oh Jacinta, right. Jacinta Chai. Which one you want me to help sayang? Okay. Okay, SRP. Can, darling. Okay, you see, darling. Semasa, okay. This is what, okay, this one Jacinta want me to repeat. Okay, Jacinta, saya adalah batch SRP. SRP adalah kita duduk SPM dulu zaman cikgu, saya adalah pelajar sijil rendah pelajaran. Semasa 15 tahun kita akan sit for the biggest exam. And kalau you lulus, you boleh masuk form 4. Okay, lulus you masuk form 4. Kalau you gagal, you are out from the school. You cannot go to school. Okay, kemudian in the year of 1991 they started PMR. PMR ini because why? Pada masa ini ramai menganggur, ramai pelajar menganggur. Once you're 15 years old, you lulus, you boleh pergi sekolah. You gagal, you kena keluar dari sekolah what? So from the age of 15, there are so many people menganggur, mereka tak ada kerja, mereka wasted lah cik. Apa sayang? They are wasted lah. Yeah. That's why they started PMR. PMR is you can continue your study until form 5. That is lagi 2 tahun. You boleh continue your study until 17 tahun. So 17 years old, you belajar ambil SPM, you ada sijil SPM, ya okay. You ada, you boleh masuk college. You tak ada, you carilah kerja and everything. Then kita mula PT3 pula. PT3 kita boleh nampak apa perubahan. Tak ada exam sekarang. All the nonsense.
So So stupid lah. Why lah? apa sayang? It has been 2 years already cancelled, you know. Ya. Actually, siapa yang saya boleh nampak pelajar semakin lemah, very bad. The generation is very bad because why? Saya boleh nampak saya punya peringkat anak-anak murid saya, even though yang smart tu is okay, tapi yang lemah tu memang tak nak belajar. So you all are town children, you know, you all have no problem. Tetapi masyarakat luar bandar is the one having a lot of problem because of this one PT3. Because I know so many teachers who actually mengajar di sekolah Melaka, Jasin Melaka, we got estate schools and everything. They're telling children are not coming to schools and they not even your online pun mereka tak belajar. Yes, Anis, betul. That's what I'm also hearing, but I don't know lah. I'm not happy with that. This one. You don't. Okay, you nak pergi, you nak masuk satu larian. You nak train yourself untuk masuk. Do you need training or not? You want to do something, you want to achieve something. Do you need training? Of course. Kalau you tak ada training, can you excel lah? Straight. And not. Tak ada. You daripada darjah 1 sampai darjah 6 UPSR tak ada. Kemudian form 3 you tak ada langsung. Kemudian form 5 you nak buat exam. Do you think the children will do? No. Generasi kita akan I don't know lah. We don't have the check and balance system. Check and balance akan menjadilah seperti negara yang huru-hara. You can see what's happening in luar negara and everything. We are talking about, if you see whatever we do in the international, which students are leading in the country and the world. Pelajar dari negara mana is leading? Do you guys know that? Negara Barat ke, negara Asia ke? Mana negara-negara yang menjadi tonjol? Dasar pandang ke timur. No, negara Malaysia, one of the best. We Okay, got now is it? Yes, so many doctors from Malaysia are doing very well in UK. Okay, you're wrong lah. Okay, you. No, India, China, Singapore, Malaysia are doing. The children from this country, the education we are giving them, they are excellent. They are doing very well. Wish. Negara-negara luar, negara-negara Barat, they are dying. The children's education system, they can't be bothered. You can see they are 50-50. But teacher. Teacher. Yes. If we are so good, right? Why can't we think to handle the situation? It's been 2 years already. Okay, very simple. Who is handling the situation? Not the doctors. Not the doctors are handling. Not the pakar is handling. All the Why they are not handling it if they are very better than simple. our people? Okay. Kalau you nampak betul-betul, kalau you nampak dengan there are a lot of kepala dan tangan gaib banyak dalam sistem negara kita, which destroying everything. You know what is tangan gaib or not? Yeah. So that's the problem with our country. Kalau tangan-tangan gaib tu boleh dihapuskan, tangan gaib ni there are another third party involving in the pentadbiran sayang. You see, very simple. Okay, vaccine. Siapa yang perlu jaga vaksin? You tell me this one simple question. What is vaccine? Vaccine is under kementerian mana? Vaccine supposed to be under kementerian mana sayang? Kesihatan aja. Kesihatan. Tapi siapa yang jaga vaksin? KJ. Why he have to jaga? It's supposed to be under Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan must know where the vaccine is going, who is controlling, why he is handling. So ini semua tangan gaib lah, very simple. Our things are destroyed by the people who don't know what they are doing. So that's the one we are leading. Kalau mereka boleh betulkan cara ini, they know, they listen to the old people. Mahathir have a very good forum the other day. He called all the pakar, 20 of them sit and together. If these people listen to the talk, they can do. But these people are not listening. They are busy buying durian. I don't know why they tolak rancangan Magaran again. Magiran tu mereka boleh buat, tapi you must know who to control, apa nak buat and everything. The problem is everybody is politicking our country. They don't be bothered about rakyat. I just pity. All one money, sir. Yes.
Thank God your Do you hear they're parents. like they're giving each other like money to join some parties or something to try to get more representation from Yes, other yes, all races? the nonsense lah, darling. Don't talk Ayo. about them lah. Saya cakap hari itu semalam saya dengan Mr. Guna pun sudah gaduh because of this nonsense. Because I was very angry. I was fighting with him because of this nonsense. Because it's never ending. It's almost 2 years. You know how much pressure? How many? How many parents are telling me that they can't pay the money, and I say it's okay. Kalau tak mampu bayar tak apa puan, because they got a financial problem. So you see, you orang tak nampak, you orang tak tahu how many parents are struggling behind there. You orang depan nampak your parents are doing well. Actually behind there your parents are suffering. So they can't you yang ada duit itu tak apalah, yang tak ada duit itu macam mana? At least your parents are still okay, you know. There are some people tak ada makanan kat rumah pun tak ada. You know how many people have no money? Don't talk about a lot. Don't talk about money lah. This is going to be very kotor. But I'm telling you, you know how many ladies tak ada duit nak beli pad that suffering we are going through, you know. People tak ada duit sayang. Nak beli susu anak tak ada makanan. Susu anak. Ada anak yang they told me one of the story, anak dia minum tahu susu cair, dia bancuh dengan ni dia bagi kepada anak dia. That situation our country is going through, but these people are fighting and giving money. The only thing they have to do, surrender dengan hormat. Okay, saya dah kalah, saya rendahkan diri, you take over, you do the country, you selamatkan country. If they can do that, I will respect everybody lah. One of my friend is telling, what you know? Kata saya nak pasang bom, saya letupkan di semua parlimen. Dia sudah one fellow is telling like that because they are fast. All the business is gone and everything is gone. They cannot support the family. You see, people outside there is becoming mental already, you know. We tak nampak sayang. Kita ni, actually Malaysia punya rakyat dan sangat sabar. Kita ni sangat penyabar. Kita tak buat. You know not in Thailand, what happened in Thailand is a riot what going on. Ada tak ditunjukkan dalam kita punya newspaper? This one tak ada. Yeah, Tak ada. Tak ada. Kalau kita tengok Thailand punya, kita nangis tau. Burma pun riot teruk. Our country when sakit perut only can tell the whole world. Kita takut. Another one is we are saying safety sayang. We are not barbarians. Can I understand? We are not that extreme barbarians. We are educated. Malaysia people are educated and we are not. You see Singapore, do they do that? No. Because they are educated, they know what to do. Our Malaysian are like that. Yang paling teruk saya tengoklah brother driver, what they call the Grab drivers, and they pity them, you know. You know how many of them dying? Because why? Kalau per trip they pergi, how many trips they are going, they make money. So many of them are making 20, 30 trips every day. And others, every day at least 1 or 2 Grab drivers are dying because of they want to do faster. Because of money for the family. So ini semua orang yang ke atas tu tak nampak. Kalau mereka nampak. Because that's the only income je. Yes, that's all sayang. I hope lah, you orang lagi 20 tahun, you orang ambil sebagai pemimpin. Anybody that like you all become pemimpin, jangan jadi gila macam dia orang. These people nonsense. I don't want to talk about them lah. You all nonsense. You orang bawa saya cakap tentang ni semua kenapa. Okay, can you all understand? Here, boleh faham? So sistem pendidikan kita telah digubal so that we can upgrade ourselves in the country level and also international level. That's why kita ada pelbagai dasar pendidikan ataupun laporan-laporan. So kita boleh nampak kita ada apa sayang? Apa Ari? Apa nama laporan yang pertama kita ada sayang? Laporan Rahman Talib. Kemudian kajian Aminuddin Baki. Kemudian kita ada laporan jawatan kuasa Kabinet. Kemudian kita ada falsafah pendidikan, akta pendidikan. Kebangsaan. So, yes, everything kita akan slowly by slowly, the motif utama kita adalah untuk membentuk perpaduan kaum. Boleh faham sayang? Can understand? Can? Okay. Nah, latar belakang dasar pendidikan kebangsaan, ia dibentuk untuk memupuk perpaduan negara, and dia asas kepada dasar kita adalah penyata razak. As I told you, razak was our
first Menteri Pendidikan. So bila beliau take over the cabinet, he become the Ministry of Education, beliau telah membentuk satu jawatan kuasa. Jawatan kuasa ini membentuk penyata razak. Penyata razak inilah menjadi Ordinan Pelajaran 1957. Nah, kemudian semua dasar pendidikan sebelum ini disemak semula pada tahun 1960 dan menghasilkan dua laporan baru. Raman Talik was 1960, kemudian kita ada laporan jawatan kuasa kabinet 1979. Boleh faham, children? Fahamkah? Okey, bagus. Nah, kemudian Teacher. yes, So sayang. everything started with when Tun Abdul Razak penyata lah. Yes, correct sayang, betul. When he become the what they say, beliau menjadi kita punya ni, this is how they plan the system pendidikan and everything lah. Boleh faham? So this is our punya, kita punya dasar pendidikan kebangsaan. Wait, I'll show you. Okay, actually there is something not in our buku teks. Can I tell you all? Can. Okay, before penyata razak, we actually already have another two more. Okay, nama penyata itu adalah laporan Barnes dan juga laporan Fenwu. Yeah, Cik. Yes, Yes, sayang? That's correct, Cik. Ya, ini tahun lepas kita belajar kan sayang? Yes. Yes, so kita pernah belajar tapi dalam anda punya sekarang ni dia tak masukkan ya. Before kita punya razak dan juga kita punya laporan-laporan berikutnya, the asas kita actually adalah laporan Barnes dan juga Fenwu. Barnes ini dia nak jadikan everybody equal and everything. Fenwu was menekankan, they said kalau you nak hapuskan, you nak bentuk sekolah sama boleh, tetapi kekalkan sekolah jenis kebangsaan dan sebagainya. So that was that. After that, bila kita menang dalam pilihan raya yang pertama, kita ada penyata razak. Can you all understand? Boleh faham? Boleh. Boleh ya? Okay, now kita tengok yang ini pula. Nah, ini adalah kita punya matlamat dasar pendidikan kebangsaan. The base kepada dasar pendidikan negara kita adalah dasar pendidikan kebangsaan. Teacher, cannot see the screen share. Oh, sorry sayang, kejap. Okay. Okay, nampak. Nampak. What you can see, sayang? Wait, Black screen. loading. Okay. White paper. Yeah. Right. Okay. Nah, Joy nak bacakan sayang apa dasar pendidikan kebangsaan? The bottom one, matlamat. Bottom one sayang. Satu, padukan rakyat, sediakan tenaga kerja mahir dari pelbagai kaum, memenuhi keperluan negara, menggalakkan perkembangan kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik, melahirkan rakyat yang berilmu, seimbang dan harmoni, melahirkan rakyat yang boleh menyumbang keharmonian dan kemakmuran negara. Thank you, darling. Okay, anda boleh nampak kat sini. Okay, ini adalah ilustrasi penerangan matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan, matlamat pendidikan kebangsaan adalah untuk menyatu padukan rakyat, menyediakan tenaga kerja yang mahir bagi melahirkan bagi daripada pelbagai kaum. Matlamat ini juga adalah bagi mengadakan sistem pendidikan yang memenuhi keperluan negara, menggalakkan perkembangan kebudayaan ekonomi sosio-politik, dan ia juga adalah untuk melahirkan kita punya masyarakat yang berilmu, seimbang dan harmoni serta menyumbang kepada kita punya keharmonian dan juga kemakmuran negara. So this is what yang cikgu berikan kat bawah kepada anda. Satu, matlamat dasar pendidikan yang pertama, menyatu padukan rakyat, menyediakan tenaga kerja mahir daripada pelbagai kaum, memenuhi keperluan negara, menggalakkan perkembangan kebudayaan ekonomi sosial politik, melahirkan rakyat yang berilmu, seimbang dan harmoni, melahirkan rakyat yang boleh menyumbang keharmonian dan juga kemakmuran negara. Faham, children? Boleh faham? Boleh. Okay. Now, this is laporan Raman Talik. Nah, laporan Raman Talik
is after Razak, after 4 years of Razak, dia akan menyemak semula laporan Razak dan dia membentuk laporan Rahman Talib. So anda boleh nampak kat sini laporan Rahman Who Talib. is this? Beliau also adalah pengarah pendidikan, sayang. He also pengarah pendidikan. And when, because why 1970s kita punya beliau punya sistem yang diperkenalkan oleh what is that, kita punya Razak ini akan disemak kembali so that mereka boleh kukuhkan sistem pendidikan. So tengok kat sini, because kalau kita nampak kalau anda nampak Rahman kita punya what we call kita punya laporan Rahman Talib, dia ada akan tambahan lagi kepada kita punya laporan Razak. Kita akan nampak mereka akan tambahkan kita punya mata pelajaran sejarah, kita akan beri tata raya dan sebagainya. Okey. Laporan Rahman Talib dipengerusikan oleh Rahman Talib. Okey, 1960. Beliau telah menyimak semula dan mengukuhkan penyata jawatan kuasa pelajaran. This is jawatan kuasa Razak, ya. Okey, menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961, menyemak dasar pendidikan kebangsaan seterusnya. Beliau mengekalkan teras sistem pendidikan kebangsaan untuk memupuk perpaduan dan integrasi. Nah, contoh laporan 1, bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di semua sekolah pendidikan, bahasa yang seragam dapat mewujudkan perpaduan. Nombor 2, kurikulum yang sama dan berorientasi negara kita bagi semua jenis sekolah, kurikulum berorientasikan negara mewujudkan perasaan cinta akan negara. Nah, juga memberi tumpuan kepada penyata jawatan kuasa 1956 bagi mengukuhkan semangat kekitaan dan berkesamaan dalam kalangan murid pelbagai kaum ke arah perpaduan. Ada beberapa tambahan. Tambahan pertama, penekanan kepada mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta dan kesetiaan kepada negara. Nombor 2, kita ada mata pelajaran tata pelajar. Okay, tata pelajar pendidikan civic. Do you have civic now? No. No. No, Tak ada. You orang tak ada pendidikan civic, tak ada kak? No. tak ada. No more teacher. Last batch is my sister's batch. Okay. Okay, nah. Now all tak ada civic. Memanglah you orang pun tak ada civic. Civic ni tak boleh diajar. It's more on practical if you ask me. Moral semua, mata pelajaran moral tu semua tak perlu diajar. It's actually practical. Okay. Mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sikap bertoleransi, bekerjasama dan bersefahaman antara kaum. So ini adalah laporan Rahman Talib. Can you understand? So tugas dia adalah laporan ini menyemak semula dan mengukuhkan penyata Razak. Dia menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961. And teras dia masih mengekalkan sistem pendidikan kebangsaan yang memupuk perpaduan dan integrasi. Cadangan dia bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di semua peringkat sekolah. Because why? Pada zaman kita punya penyata Razak ini, they are 2 school. Sekolah Inggeris dan sekolah Melayu masih dikekalkan. So now Rahman Talib said everybody must use only bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. And then mereka juga standardize kurikulum yang sama. Everybody follow kurikulum yang berasaskan kepada negara kita bagi semua sekolah. It is important untuk mewujudkan perasaan cinta kepada negara. Dan juga memberi tambahan kepada penyata dia, kita ada penekanan kepada mata pelajaran sejarah and mewajibkan mata pelajaran tata rakyat. Can understand? Boleh faham? Yes, So sayang. cadangan laporan is what they change and then tambahan is what they added. Yeah, correct. Okay. Okay. Alright. Now, kemudian kita ada Rahman Talib. Nah, Aminuddin Baki. Nah, Aminuddin Baki peranan menyusun dasar kebangsaan melalui he still menambah baikkan. He still take over penyata kejawatan kuasa Razak atau Razak laporan Rahman Talib bagi proses menambah baikkan laporan Rahman Talib.
Now, dia telah memperkenalkan lagi satu cadangan. Okay. Cadangan dia memperkenalkan sekolah aneka jurusan. This the one I told you after saya finish. Because why? When they cadangkan, normally untuk pengamalan, kita punya cadangan itu akan take at least 10 years. Because they will kajikan and everything lah. Alright? Nah, memperkenalkan sekolah aneka jurusan untuk menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah akademik. So pada zaman ini apa yang berlaku, pada asalnya they started ERT project subjects. So satu, once you finish your form 3, satu you boleh pergi science stream. Form 1, form 2, form 3, masa you belajar form 1 you sudah pisahkan. Satu you akan pergi kelas perniagaan, lagi satu you akan pergi kelas masakan. So mereka akan pisahkan. Once you finish your form 3, you sudah tahu saya akan buat account, saya akan buat business, saya akan masuk memasak dan sebagainya. So mereka memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan untuk menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik. Alright? Mereka juga memperkenalkan kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang melibatkan pelbagai kaum dan persediaan memenuhi permintaan pasaran kerja dan mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum. Can you all understand? Boleh faham? Okay, one question. Okay, Ken. Aminuddin Baki, after kita punya first one, kita ada Raza. After that, kita this Raza. Then kita ada Rahman Talib. Now, Aminuddin Baki, check over kita punya Aminuddin Baki membuat tambahan kepada kita punya yang ini. Alright, so dia adalah proses penambahbaikan laporan Rahman Talib, dia menambahkan lagi. So apa dia buat? Dia ada 3 penambahan, memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan. So they got vocational school, technique schools. Daripada form 1 itself they started. Like zaman cikgu, today you all reka bentuk. Do you have reka bentuk? Ada kan? Yeah, RBT. Okay, RBT. Until Zaman form 3. saya, apa sayang? Until form 3 ni. So zaman saya kita tak ada RBT. Apa yang kita ada? Kita ada ERT. Kita ada ERT. ERT ni sayang, semasa saya pergi form 1. Okay, so we need to sit for the exam. So dalam exam tu dia akan pisahkan kelas ni kepada 3 kelas. Satu kelas mahir is excellent students lah. Okay, second class you belajar perniagaan. Perniagaan means you become the business and everything. Third class you do drawing, you do art, you do cooking and everything. That is aneka jurusan. After you finish form 3, and then you know ready. Okay, saya nak buat business, so saya belajar accounts dan perniagaan. So I'm good. I'm going to be a doctor. I'm in the science class. And then I don't want. I tak mau. Saya nak buat masak-masak saja, atau saya nak menjahit. Saya akan masuk kelas ERT lanjutan pula. That is how they separated according to sekolah aneka jurusan. Bagi menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik, then to upgradation of their system, they go to vocational school ataupun mereka pergi sekolah teknik dan sebagainya. So dalam ini, mereka memperkenalkan kursus kemahiran. Okay, now do we have kursus kemahiran? Do you guys know kita ada ke tak ada? Ada ya, ramai ada tapi ramai tak tahu. Alright. Now, melahirkan tenaga kerja mahir yang melibatkan pelbagai kaum serta persediaan menampung permintaan pasaran kerja. And also mewujudkan sekolah kebangsaan untuk menggabungkan semua kaum. Boleh faham? Yes. Is kursus kemahiran internship? Apa sayang? Yes. Oh, okay. We can see they call it LKBN sayang. There's a lot of kursus ditawarkan kepada pelajar whoever finish SPM tapi dia tak ada credit lah and everything, they can go for the kemahiran course. Sama ada membaiki kereta, baking class, makeup class, or cooking classes and everything. There is kursus kemahiran yang ditawarkan. Alright? Can? Right. Okay, then kita ada lagi satu. Okay, now kemudian the whole education system dirombak kembali.
Okey, rombakan ini dikenali sebagai laporan jawatan kuasa kabinet. Laporan jawatan kuasa kabinet ditubuhkan pada 1974 bagi mengkaji semula sistem pelaksanaan pendidikan. You see, our first one is 1956. Okay, after 20 years, that is we are talking about 1974, 76, kita punya sistem pendidikan akan dirombak kembali so that ia akan dapat mengikuti pasaran dunia ataupun pasaran kerja yang baru. So, we will upgrade our system. So, laporan jawatan kuasa kabinet diumumkan pada tahun 1970 oleh Menteri Pelajaran pada 1979. Nah, apakah kandungan dia? So, there is an additional. Now, apa yang kita nampak, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan bahasa wajib dalam peperiksaan awam. Everybody must lulus bahasa Melayu. Nombor 2, penegasan kepada pendidikan kerohanian seperti pendidikan Islam dan juga pendidikan moral diperkenalkan. Dan penekanan kepada aktiviti kurikulum yang melibatkan semua kaum seperti unit beruniform, pasukan, kita ada permainan serta persatuan dan sebagainya. Hasil laporan ini membawa kepada kewujudan KBSR dan juga KBSM. Can understand? Based on this, ia membawa kepada kita punya KBSR, KBSM dan juga falsafah pendidikan negara. After 20 years, we reshuffle the whole education system and membentuk new syllabus and everything. So syllabus kita bertukar kepada kurikulum baru sekolah rendah 1982 when the time saya masuk darjah 1. Kurikulum baru sekolah menengah kebangsaan when the time I'm in form 2. And then falsafah pendidikan negara juga ditukar. Can you all understand? Boleh faham? Hello? Ada ke tak ada? Semua sudah tidur ke? Wait, teacher, so this the last three, what is it? Hasil laporan means? Okay, based on this laporan, mereka menyediakan the hasil. You see, when you do one laporan, finally you come out with your hasil, correct or not? Okay. Yes, Cik. Okay, so hasil yang mereka dapat daripada laporan inilah membawa kepada kewujudan new syllabus for the school. Oh, Sekolah rendah silibus baru bertukar, sekolah menengah silibus baru bertukar. Okay, what Sekolah about- rendah silibus baru bertukar in the year of 1982. Sekolah menengah silibus tukar pada tahun 1989. You guys are the silibus baru untuk sekolah menengah KSSM. Jangan tak letak dalam ni. After this, after 20 years lah kita tukar kepada KSSM sayang. they haven't made the laporan yet. Laporan sudah buat. 10 years before the system. But why there's no KSSM here? Ini buku kita baru keluar. Ini semua lama punya. Ini tahun bila? 74. 74 membawa kepada after how many years? 74, 82. How many years? 6 plus 2. 8 years. 20. Oh my god. Your punya syllabus, setahu saya, your syllabus started in 2013. Mereka buat buku teks baru. Okay, so you 2011 je. Huh? 2011. 2011, sorry. 2011, because why? After that, rombak, you was batch apa berapa sayang? Form 1, bila you orang masuk? 2017. 2017, okay. So you masuk sekolah, this is year KSSM. Boleh nampak, will take at least around, actually dasar dia sudah pun bermula 2005, sudah pun dikatakan they are going to change the syllabus and everything. Then the laporan lah, so this is the laporan jawatan kuasa dibuat, and then pengamalan dia dibuat pada tahun 2017, dan only KSSM dimulakan. Boleh faham? Can understand ah? Can, Chair. Can? Okay, next week cikgu akan ulang balik bahagian ini. Yeah, please. Okay, cikgu akan ulang balik. Okay, boleh ya? So tolong baca balik. Next week jangan tanya balik saya, ulang balik yang ini ya, saya bunuh you I'm orang. gonna ask again, Pongkalai. Apa sayang? I'm gonna ask again. Okay, tolong baca darling. Tolong baca.
then you'll understand. Baca dan tanya soalan, I'll be happy. Tanpa baca, you'll confuse. I lagi confused nak explain kepada you orang. Alright? So with then, I will end the class today. Love you all. Bye-bye. See you all. Tomorrow, I will see you. Bye-bye, Puan Kalai. Muah, muah. Okay, bye guys. Bye-bye. Thank you, teacher. Thank you, sir. Okay, Teacher. tomorrow what time? Bye guys. Teacher, Thank you, tomorrow what teacher. time? Apa sayang? Teacher, tomorrow our class what time? We do class, okay, kalau cikgu buat 5:30, is it okay 5:30? I might be extending to 7:30. Oh, okay, yeah, sure. Are we gonna have a replacement class, Che? From Yes, Now, yes sayang, yeah. betul. I will do this week, then kalau diorang boleh, because some of you all, kalau saya drag lepas tu, diorang nak tidur lah and everything. I will have the replacement class because last week kan, I need to do replacement for you all this week. Yeah, all right. Okay, I'll let you all know. Maybe next week kita akan buat replacement class lah on this one. Huh? Okay, see you Yeah. guys. Bye-bye. Please Thank you, remind me, teacher. Joanna, I have to do the replacement. I will do it for you all. Oh, okay. Alright, bye, Remind Puan you Kalai. Bye, when? Joanna. You remind me tomorrow, sayang. I will talk in the class. Then I will try to do the timing for you all to replace. Okay? All right. Okay, Thank you, darlings. teacher. Bye-bye. Take Bye-bye. care. Bye-bye. Bye, darlings. Bye-bye. Che. Yes, sayang. Bye, Che. Bapak tubuh UMNO, anak tanam UMNO, Che. Betul, 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 betul. Tapi saya, semua dah keluar. Wait, wait. I Dah stop the keluar, recording. Wait, wait. Dua orang. Wait, I will start the recording now.